So, hari ini kembali lagi bersama saya, Cikgu Fatini untuk kelas Sains tahun 4 tajuk Tenaga. Jadi sebelum tu saya buat cikgu tunjukkan revision sedikit. Itu kita telah belajar perubahan tenaga dan kita telah tengok contohnya ada 9 iaitu semasa mengayuh basikal, menghidupkan televisyen, menyalakan api, semasa terjun dari papan terjun, menyalakan lampu suluh ketika menggunakan kalkulator suria, ketika kenderaan bergerak, semasa fotosintesis, ketika bermain papaluncur. Okey, untuk sini saya menekankan bahawa untuk anak panah ni merujuk melambangkan berubah kepada, manakala tambah adalah dan. Jadi cara baca dia tenaga. Saya cikgu highlightkan supaya lagi nampak lah. Sekejap saya highlightkan dulu dengan warna kuning. Okey, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Untuk menghidupkan televisyen, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Itulah antaranya cara macam mana kita nak baca perubahan tenaga kalau dia bagi persamaan. Dan untuk ringkasan berkenaan dengan tenaga, kenapa bermula daripada tenaga kimia, kenapa bermula daripada tenaga elektrik, boleh buka dalam buku teks lah dekat depan-depan, awak semua boleh rujuk dekat situ. Tapi untuk hari ni kita nak sambung lagi sikit berkenaan dengan tenaga ni. Kita dah tahu tenaga ni dia boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apa lagi yang kita akan belajar hari ni? So, untuk hari ni awak akan dapat membuat kesimpulan tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Untuk yang kedua, awak boleh menjelaskan sumber tenaga yang boleh diperbaharui sekurang-kurangnya 3 dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui sekurang-kurangnya 1. Okey, kita teruskan dulu dengan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Yang ni boleh buka buku teks muka surat 132. Okey, untuk yang tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, yang ni adalah kita boleh tengok yang dekat atas awal-awal tu saya bacakan. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan? Perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi di bawah. Okey, situasi ni. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Kita tahu apa-apa objek bergerak, manusia, haiwan, apa-apa sahaja objek yang bergerak kita panggil sebagai tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya tersendiri? Betul ke yang motor ni boleh bergerak secara sendiri? Maksudnya bergerak macam tu je? Tidak. Maksudnya tenaga kinetik ni motor tak boleh bergerak sendiri tapi dia sebenarnya berpunca daripada tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Sebab motor ni bergerak dengan mendapat bantuan daripada petroleum. Petrol yang kita isi minyak tu, itu kita panggil sebagai tenaga kimia. Okey, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik membolehkan motosikal itu bergerak. Jadi yang maksudnya dekat sini kita fahamlah bahawa tenaga kinetik tu tidak boleh dicipta tapi ia terhasil daripada perubahan tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey. Boleh jelas dekat sini. Ataupun satu lagi yang cikgu boleh ambil juga tentang tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik dalam semasa mengayuh basikal. Yang ni cikgu gunakan contoh yang sama untuk dalam muka surat 118 boleh tengok. Maksudnya tenaga kimia kita dapat tu daripada makanan yang kita makan dalam badan. Lepas tu berubah kepada tenaga kinetik semasa kita mengayuh basikal. Maksudnya kaki kita bergerak untuk mengayuh basikal lah. Jadi kita tidak boleh mengayuh basikal kalau kita tak makan. Maksudnya
kita tak ada kekuatan nak kayuh basikal tu. Kita kena makan, bila makan berlakunya perubahan kimia dalam badan, menghasilkan tenaga dan kita berupayalah untuk menekan pedal basikal untuk menghasilkan tenaga kinetik. Sama macam motor. Motor tidak boleh bergerak sendiri tanpa petrol. Kena ada petrol terlebih dahulu, barulah boleh bergerak. Okey. Dan kita beralih kepada yang gambar yang dekat belah bawah. Semasa di stesen minyak, kita isi minyak dulu je. Oh, rupa-rupanya enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Sama macam cikgu terangkan, tenaga kimia boleh diperolehi daripada stesen minyak iaitu petrol. Dan stesen minyak ni sumber dia apa? Sumber dia adalah bahan api fosil, iaitu dalam lingkungan petroleum lah. Dan kita ambil kat sini sebagai petrol. Boleh faham? Sumber tenaga adalah bahan api fosil. Tenaga yang berlaku kat sini adalah tenaga kimia sebab dia diperoleh daripada petrol. So jangan ada confuse berkenaan dengan sumber tenaga dengan bentuk tenaga. Okey? Kita teruskan lagi dengan buka muka surat 133. Beberapa hari kemudian, kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti, ayah? Alamak, minyak dah habislah. Jadi maksudnya dekat sini, kalau minyak habis, maksudnya motor ni tak boleh bergerak. Mengapa motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik pada motor ini? So, apa yang dimaksudkan tenaga kinetik adalah pergerakan motor lah. Kenapa motor tidak boleh bergerak dengan bahasa mudahnya? Sebab tak ada minyak. Tak ada minyak, tak adalah pergerakan yang berlaku pada motor tu. Jadi, dia pun tanya, adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Boleh dimusnahkan ke? Tenaga ni, dia tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Apa yang membuktikan yang dia sebenarnya tidak boleh dimusnahkan? Okay, boleh tengok gambar yang dekat bawah lagi. Tidak. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Contohnya, dekat sini kan, kita boleh tengoklah persamaan. Motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Maksudnya tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Macam mana kita dapat tenaga haba ni? Bila tenaga kimia dalam motor, maksudnya petrol dalam motor dah habis, tenaga kimia dah habis, bermaksud motosikal tak boleh nak berfungsi lagi, tak boleh nak bergerak. Jadi tidak ada tenaga kinetik. Tapi kita tahu tenaga ni tidak boleh dimusnahkan. Jadi tenaga ni dia berubah lagi kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Apa yang kita dapat dengar adalah mesti akan dengar dekat sini ada berlakunya geseran. Berlaku geseran antara tayar motosikal dengan tar tu menunjukkan adanya berlaku tenaga bunyi dekat situ. Lepas tu mestilah bila pergeseran tu berlaku secara pantas, semestinya ada tenaga haba. Yang ni boleh membahayakan nyawa lah sebab motor berhenti tiba-tiba. Sebab itulah kena pakai topi keledar supaya kalau berlakunya kejadian macam ni, kita boleh elakkanlah daripada kematian ataupun kecederaan yang serius. Okay, berdasarkan situasi di atas, kita dapat rumuskan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Jadi maksudnya sifat tenaga ni satu sajalah, iaitu tenaga boleh berubah bentuk
tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain. Maksudnya dia tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Yang tu awak kena ingat ya. Okay, sampai dekat situ kita nak move forward lagi dengan awak boleh buka buku teks, muka surat 134. Okey, dekat sini kita akan belajar berkenaan dengan sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Tahukah kamu sumber tenaga boleh dikelaskan kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Perhatikan carta di bawah. Okey, perhatikan carta di bawah. Okey, dia dah letakkan siap-siap dekat sini. Yang warna merah ni adalah tenaga boleh dibaharui. Yang warna purple tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, contoh yang pertama iaitu matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Kita tidak pernah tak akan habis dengan matahari. Maksudnya matahari ni daripada sejak bermulanya ada manusia dekat sini dah ada matahari. Tu dah berjuta-juta tahun dahululah. Ombak pun semula jadi. Kita tak ada nampak air laut tu kering ke apa, tak ada. Maksudnya sumber tenaga boleh dibaharui ni adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okey. Dan yang ketiga adalah air. Air sentiasa ada di persekitaran. Kita pun boleh tengoklah hujan sentiasa turun. Maksudnya dekat kawasan kita tu always ada air. Air takkan pernah, maksudnya bukannya tak ada air lah. Memang ada air kat sungai, air dekat laut, akan ada air. Angin pun kita selalu juga dapat rasa. Dan yang kelima adalah biojisim. Biojisim ni sentiasa ada sebab dia berasal daripada bahan semula jadi. Kita tahu biojisim ni kita boleh dapatkan daripada najis najis manusia dan haiwan, dan juga bahan buangan daripada pokok, contohnya hampas kelapa sawit, pokok-pokok yang telah reput, itu semua adalah biojisim. Manakala sumber tidak boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang terhad. Okey, saya highlightkan sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, dekat sini awak boleh tengok ada arang batu. Yang ni dua je sebenarnya, itu bahan api fosil dan bahan nuklear. Tapi dekat dalam bahan api fosil kita tahu ada arang batu, ada gas asli dengan petroleum. Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti sebab yang tertanam dekat dalam tanah tu dah berjuta-juta tahun dahulu. Kita tak tahu sampai bila ianya habis. Walaupun kita nampak kuantitinya masih banyak, tapi kalau kita ambil secara berterusan, contohnya bahan dalam tanah tu terhasil daripada sejuta tahun lalu dan ianya boleh digunakan untuk 100 tahun. Sekarang ni kita dah masuk kepada contohnya 20 tahun. Kita masih lagi boleh guna dalam 80 tahun. Kita tak tahu lagi berapa lama kita boleh guna bahan api fosil tu. Dia bukannya bahan yang selalu ada. Untuk mengadakan balik bahan api fosil tu kena tunggu lagi sejuta tahun untuk menghasilkan beberapa tempoh bahan lagi lah untuk dapatkan balik arang batu, gas asli dan petroleum. Untuk kes bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Yang ni pun terhad sebab bahan nuklear bukannya bahan yang selalu ada, uranium. Ianya adalah bahan yang terhad, jadi sukarlah untuk diperbaharui, tidak digalakkan guna. So kita digalakkan guna matahari, ombak, air, angin, biojisim. Sebab tu dah sekarang wujudnya kereta eco ataupun kereta yang kereta eco, bukan kereta guna panel suria lah. Kereta yang boleh charge, so dia tak adalah bergantung kepada petroleum sangat. Dia boleh charge. Okay. So untuk tugasan hari ni,
Macam biasa, saya akan bagi dan siapkan semua tugasan. Hantar gambar melalui WhatsApp, perkenal nama semasa menghantar gambar. Okay, ini adalah gambar dia. Tolong siapkan dan hantar kepada saya secara personal apabila dah siap. Okay, rumusan hari ini kita belajar bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Okay? Kita belajarlah tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Dan kita juga belajar berkenaan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga tidak boleh dibaharui, iaitu bahan api fosil, bahan nuklear untuk sumber tenaga dibaharui, matahari, ombak, air, biogeosim dan angin. Sekian itu.